الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Seperti saudara pengurusi kita pagi ini, barisan ahli kuasa masjid, tuan-tuan dan puan dan kepada imam kita, alhamdulillah, sebagaimana disebutkan oleh pengurusi, bahawa kita diundang oleh Allah Ta'ala hadir ke rumah Allah bagi mempersembahkan ketaatan kita pada Allah. Maka di luar sana ramai lagi tak dijemput. Ini sudah tentu ada sesuatu. Maka kita doakan Allah jemput mereka pula, rakan-rakan kita di luar sana yang masih ramai, untuk sama-sama menghadap Allah, membuktikan ketaatan kita. Moga-moga dengan kasih sayang Allah akan mengurniakan semua itu. Baik tuan-tuan, pagi ini kita terus dengan kitab hikam kita, iaitu kalam hikmah yang ke 52 ya. Betul lah? Cikgu lah? Betul lah? 52 yang baru. Ujung nanti kita tengok buku kita Mutiara Indah nanti, ujung nanti. Dalam kata-kata hikmah ni tuan-tuan, iaitu sesungguhnya Tuhan memberikan wirid kepadamu. Jadi kita urai apa benda wirid. Kata-kata hikmah yang lepas ialah di antara tanda-tanda Allah terima amalan kita, ialah kita tak melihat amal kita, tak terlihat amal kita, dan kita merasakan amat jauh daripada kesempurnaan. Kita rasa kurang sangat amalan kita ni, banyak yang tak cukup. Perasaan ini akan datang kepada orang yang bakal Allah kurniakan, seperti mana kita akan bincang pada kata khidmat yang ke-52 ni. Seolah-olah begini tuan-tuan, apabila kita tidak nampak kebaikan yang kita buat, berbagai kebaikan yang kita buat dalam masa hidup ni kita tak nampak, seolah-olah Allah dah angkat tu yang kita tak nampak. Allah dah angkat ke langit, kita tak nampak, seolah begitu. Bila kita nampak, melihat aku yang buat, aku yang adakan, aku yang itu yang ini, seolah Allah tak angkat lagi. Dia melihat dia yang buat. Zahirnya memang dia buat, hakikatnya Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan perbuatan kamu. Masjid Kampung Baya ni zahirnya insan-insan yang buat, kumpul duit, cari duit, mesyuarat, bincang. Hakikatnya Allah yang buat. Yang pertama, Allah lahirkan tukang-tukang ni yang nak buat ni, pembaju semen, pengumpul bata dan sebagainya. Dan Allah lahirkan orang sebagai ahli jatung kuasa, mesyuarat. Allah lahirkan mereka ni. Allah bagi idea, ilham, kemampuan. Jadi hakikatnya Allah yang buat. Zahirnya memang manusia buat. Ya. Jadi maknanya
Yang tadi dia tak melihat perbuatan dia. Yang pertama dia faham. Dia faham tanpa izin Allah takkan berlaku. Baik, kita lihat tuan-tuan. Kalam hikmah ni agak panjang, tapi uraiannya tak panjang sangat, pendek aja. Ibnu Ajibah berkata, tengok atas kali itu, jika hati dihidupkan dengan ma'rifatullah, jika hati dihidupkan dengan makrifat Allah, mana hati ini hidup dengan mengingati Allah sebilang masa, waktu dan tempat. Bukan kita ingat Allah ni bila datang masjid saja, bila keluar dah, sebilang masa dan tempat, sentiasa ingat Tuhan kan? Ia menjadi tempat tajalli segala waridat ilahiyah. Jadi ia menjadi tempat anugerah Allah Ta'ala yang bakal kita nak bincang nanti. Inilah disyaratkan oleh pengarang. Kata dia apa? Innama awrada alaikal warid. Sesungguhnya Tuhan memberikanmu warid. Apa makna warid itu? Iaitu suatu pengetahuan ataupun perasaan dalam hati sehingga mengenal dan benar-benar merasa akan kebesaran kurnia rahmat Allah Ta'ala itu. Maka warid ni, apabila Allah kurniakan warid ni, Allah campakkan satu pengetahuan sehingga menimbul perasaan yang kita rasa benar-benar kebesaran Allah Ta'ala. Ilmu yang macam ni tak perlu diusahakan, tak kena mencari-cari dia, menuntut-nuntut dia. Ini merupakan anugerah, merupakan Allah campak terus dalam dada kita. Tak belajar. Tapi jangan pula saya tak nak belajar, saya nak tunggu ilmu campak ni. Jangan macam tu. Allah pilih mana kalangan hambanya yang dia nak bagi ilmu ni, Allah campakkan terus dalam hati dia. Maka dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Itulah yang dirasai setiap sebilang masa, waktu dan ketika. Rahmat Allah. Kalau dia laksanakan suatu kerja berjaya, dia tak nampak langsung kejayaan dia berdasar kepakaran dia. Dia nampak Allah, Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Dia tak nampak dia. Tu dia. Tak nampak. Jadi ini satu perasaan yang cukup hebat. Hilang perbuatan dia, hanya nampak rahmat Allah Ta'ala. Jadi ini ilmu yang bukan kena cari, kena usahakan untuk dapat itu. Ini anugerah Allah Ta'ala. Mana yang Allah pilih hamba dia untuk itu. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan kan, individu yang kita tengok di awal usianya tidaklah dia belajar agama secara spesifik, tak ada. Tapi oleh kerana ketekunan dia belajar, berkawan dengan orang baik-baik, sampai satu tahap dia dilantik menjadi imam satu contohnya. Kan? Ilmu agama saya tak ada pun, cuma dia cenderung ke arah itu, kawan. Allah bagi ke dia boleh jadi imam dengan baik. Sehingga orang kata dia mengaji mana dulu. Tak mengaji pun, mengaji gitu-gitu aja. Allah kurnia. Kan ada. Ya, nampak kan? Ada yang mengaji latar belakang agama, hebat pengajiannya, tapi tak menunjukkan dia seorang agamawan. Masjid pun tak datang.
Kan? Nampak? Yang tadi bukan seorang agamawan, orang agama lah, tapi tak ada belajar secara menyeluruh agama, bidang dia tak ada. Tapi inilah anugerah Allah Ta'ala, tuan-tuan kan. Masya Allah. Nampak? Sebab tu Imam Malik kata, akhlak dulu pada ilmu, akhlak dia bagus. Dengan kebagusan akhlak itulah datangnya kurnia. Orang yang berakhlak biasanya berilmu. Orang yang berilmu belum pasti berakhlak. Orang berakhlak biasanya berilmu. Orang berilmu tak mestinya berakhlak. Maka tengok Allah bagi, bukan dengan akhlak baiknya, rendah dirinya, merasa sama kekurangan diri, aku ni tak ada mengaji agama, tak ada, begitu-gitu je lah Allah bagi kat dia. Masya Allah, tuan-tuan. Baik, jadi kita ambil tiga kerat situ yang tadi ni kan. Yang pertama, innama awrada alaikal warid, sesungguhnya Tuhan mengurniakan, memberikanmu satu warid, iaitu ilmu pengertian atau perasaan. Maknanya dikurniakan ilmu, lantas ada perasaan dalam hatinya, sehingga dia mengenal dan benar-benar merasa akan kebesaran kurnia Tuhan. Macam Imam doa tadi, COVID-19, dia merasakan kurnia Tuhan yang di sebaliknya ada faedah yang cukup banyak, hikmah katakan. Sebab Tuhan ni tidak pernah akan menzalimi makhluk dia. Kalau berlaku tu ada sesuatu mungkin untuk naikkan darjat martabat kita, untuk mendidik kita, untuk kita benar kenal Allah Maha Besar, menciptakan makhluk maha kecil. Allah Maha Besar menciptakan makhluk yang maha kecil, yang tak nampak pun, tapi digeroni oleh kuasa besar yang memiliki peluru berpandu jarak jauh, yang ada senjata kimia yang boleh membunuh. Tetapi manusia sampai hari ini gagal. Semua gerun. Inilah dia. Mudah-mudahan dengan Allah beri semua ini akan mendidik hati mereka merasa Allah tu maha besar dan agung. Macam mana kalau Allah bagi kuman sebesar gajah menyerang kita, sebesar harimau, sebesar yang tak nampak pun, manusia sudah gerun, takut, bimbang. Itulah saban hari, itulah berita yang dikeluar. Yang kedua, anugerah ni semata-mata supaya kamu mendekatkan diri pada Allah, kan? Itu sebenarnya Allah anugerah ini, mungkin dia ni tak belajar, mungkin tak mampu nak belajar, ada sebagainya, tapi Allah pilih dia. Pilih ini untuk Allah nak dekatkan diri pada dia. Yang tadi ada setengah kita cari macam mana nak dekat pada Allah. Sekarang ni Allah tarik dia dekat pada dia. Ni Allah tarik dia. Yang salah satu keadaan lagi, kita cari macam mana nak dekat daripada Allah dengan kenal zat dia, sifat dia, perbuatan dia, ciptaan dia. Yang ni Allah tarik dia kenal. Yang tadi kena cari. Maka yang ni Allah tarik dia lah. Ini pilihan. Pilihan Allah. Pilihan Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Maknanya untuk
Allah semua ni Allah campakkan ilmu perasaan tadi dia untuk Allah nak dekatkan dia pada Allah. Kan ni pilihan. Macam kita lah kan, kalau kita bandingkan, beza ada orang jemput kita Kenuri, jumpa kedai kopi ya. Kedai kopi ya. Allah kebetulan jumpa engkau, jadi dia jemput sekali ya Kenuri ya. Kad pun tak ada. Kebetulan yang seorang tu pergi rumah bawa kad, telefon lagi, ingatkan kan? Beza tu semua tu. Tadi pun kalau tak jumpa tak ada lah, sebab dia pun kata kebetulan, kad pun tak ada. Kita pun duduk dalam pasar jemput, takkan nak cantik waktu tu kan? Macam-macam keadaan lah kita kan. Jadi yang datang rumah bagi kad lagi, call pula, jangan lupa ya minggu depan ataupun hari ni 4 bulan, jangan lupa. Berada yang tu dia pergi cari yang tadi kebetulannya. Macam tu lah kan. Jadi yang ni Allah tarik dia supaya cara aku nak dekatkan hamba-Ku pada aku campak dalam hati dia perasaan, pengetahuan, sehingga dia merasakan kebesaran-Ku. Masya Allah Tuhan kan? Yang kedua, litakuna, untuk nak dekatkan dia supaya supaya kamu dekatkan diri dan masuk ke hadrat Allah. Kan? Dan yang terusnya, awrada alaikal warida liyatasalamika min yadil awiyar. Itu yang kedua, keratan yang kedua. Kita tengok yang tu. Allah memberikan kepadamu warid itu kan, Allah memberi padamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkanmu dari cengkaman benda-benda dan membebaskanmu daripada perhambaan segala sesuatu yang lain pada Allah. Baik, Allah kurniakan ilmu tadi, ilmu yang tak payah usaha, tak perlu cari tadi, perasaan dalam hati tadi. Allah pilih kata tu supaya kita tidak berada di satu dalam cengkaman benda. Maksudnya selamatkan diri pada cengkaman benda-benda. Mana benda-benda ni dia tengok benda, dia tak nampak benda, dia nampak Allah yang hasilkan benda. Kan tak sibuk dengan benda-benda ni sehingga menggagalkan usaha dia untuk mencari Allah. Halangan-halangan tak ada, Allah keluarkan dia daripada itu kan? Iaitu dan membebaskan dia daripada sesuatu pengaruh selain Allah Ta'ala. Lain pada Allah tu tidak ada tempat dalam hati aku gitu. Yang ada Allah Ta'ala aja. Dia melihat benda ni, tapi semuanya tidak memberi kesan pada hati. Dia melihat kepada Allah kan? Itu tujuan dia beri ilmu tu tadi ni, supaya dia hanya mengingati Allah. Walaupun dia duduk dalam dunia, tetapi seolah hatinya dia duduk dalam ramai, tapi hatinya hanya ingat Allah, bukan ingat ramai itu. Begitu, ingat Allah Ta'ala. Hebat mereka ini, pilihan Allah. Bukan kita duduk dalam ramai, kita tenggelam dalam ramai itu, dan kita pun keadaan kita dibawa pengaruh oleh ramainya. Ini tidak. Dia duduk di mana pun hatinya adalah Allah yang dia ingat kan? Mana kehebatan. Ini pilihan Allah. Jadi Allah kurniakan warid tadi, ilmu tadi, perasaan tadi, supaya dia tidak diperhambakan,
tidak diperbudakkan, tidak diperkotak-katikkan oleh dunia seadanya ni. Dia faham. Dunia tak berjaya menjajah, mempengaruhi jiwa dia, sebab dia dimiliki oleh Allah. Rasa gitu. Aku milik Allah. Kenapa pula aku nak memperhambakan diri kepada dunia ini? Jadi itu yang kedua tu. Jadi Allah bagi yang kedua tu apa dia? Allah memberikanmu waris itu semata-mata untuk menyelamatkanmu daripada cengkaman benda-benda dan membebaskanmu dari perhambaan segala sesuatu lain Allah. Nak jauhkan, selamatkan kamu daripada memperhambakan diri selain pada Allah. Hamba ni bukan dia sembah. Kalau duit, kita nama hamba duit. Hamba duit ni bukan dia sujud kepada duit, bukan dia rokok kepada duit, tetapi apa yang diingatinya adalah wang. Semuanya wang. Apa-apa pun wang. Kita tahu segala-gala perlu kepada wang, tetapi wang bukan segala-galanya. Segala-galanya perlu kepada wang. Ya, nak kencing bukan nak bayar, tapi wang bukan segala-galanya. Ada satu ketika tak ada perlu wang. Wang tak boleh beli sihat. Wang hanya boleh beli ubat. Wang tak boleh beli tidur. Wang hanya boleh beli tilam. Kalau tak mak leno, tak buat tak leno juga. Kan? Jadi maknanya Allah beri semua ilmu ni untuk nak bebaskan kita pada perhambaan kita selain Allah Ta'ala. وَلِيُحَرِّرُكَ مِنْ رِقِّ الْآثَارِ. Dan seterusnya, أَوْرَدَ عَلَيْكَ الْوَارِدِ لِيُخْرِجَكَ مِنْ سِجْنِ وُجُودِكَ إِلَى فَضَاءِ شُهُودِكَ. Ya? Allah memberikanmu warid, kurnianya tadi, supaya kamu keluar atau terlepas daripada kurungan bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa makrifah, yang mengenal kebesaran, kekuasaan dan kurnia Tuhanmu. Apa maksud tuan-tuan? Allah memberikan kepadamu warid, kurnianya supaya engkau keluar dan terlepas dari kurungan bentuk kejadian dan sifatmu. Apa maksud tu? Ke alam luar yang berupa makrifat, mengenal kebesaran, kekuasaan dan kurnia Tuhan. Baik, kita gabungkan tiga tadi tu. Gabungkan tiga. Baik. Tiga keratan tadi ni, aurada tadi ni, kan? Dalam tiga pelajaran pagi ni, tiga keratan kata-kata tadi tentang warid tadi, yang pertama kita ulang balik. Yang pertama, diberikan kepadamu supaya kau ringan melakukan taat ibadat. Dia bagi perasaan pengetahuan tadi ni supaya kau ringan melakukan ibadah, kan? Dan mendekat ke hadarat Allah, dekat diri kepada Allah. Tu Allah bagi tadi. Kalau duk tunggu kamu bila? Tunggulah Ustaz, tunggulah pencen nanti lah, insyaAllah saya pergi masjid. Pencen
Tak sampai pula Ustaz, pencen tak cukup Ustaz, kena tambah lagi, cari kerja lagi dahsyat. Dulu pi pukul 7.30, sekarang subuh di jalan dah, bayang dah, awal lagi tak ada nampak. Kadang-kadang janji kita ni macam-macam tuan, tapi jarang jadi. Tengok Ustaz nanti pencen insya-Allah, lepas tu tengoklah Ustaz, lepas anak kahwin semua tu senang dah, siapa mana dia main menyakit pula. Nanti anak kahwin semua, saya dah tak ada apa Ustaz, insya-Allah lah saya sakit pula. Jadi Allah pilih terus jadi. Kalau harap duk janji kita tak pernah jadi. Tengoklah tak sibuk nanti, percayakah kita tak sibuk? Allah pilih mereka supaya ringan ibadat. Hanya duk ingat Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Kan ada seorang tuan yang dia ni seorang jutawan yang hebat. Saya fikir hebat dia. Saya ingin nak tanya dia tentang kekayaan yang dimiliki, tapi dia terang wai-wai lagi, Ustaz. Ustaz tengok orang ni, Ustaz tengok saya ni macam kaya ke? Saya kata tak ada macam tu, tapi rasa-rasa macam tu lah. Ustaz, senang saya nak cerita kat Ustaz ni. Kekayaan ada saya ni memang banyak. Banyak. Dia kata banyak. Tapi yang saya kaya sekali pada semua tu ialah saya kaya semayang tu. Bukan banyak semayang. Saya nak buat kerja apa pun saya semayang dulu. Dengan semayang tu kerja saya menjadi mudah, menjadi berjaya, untung. Semayang dulu. Dalam tengah duk sibuk dengan kerja tu, pergi semayang dulu. Saya utama semayang. Sebab semayang akan membentuk kerja-kerja saya jadi mudah. Itu saya pegang, Ustaz. Setengah orang ni sibuk sampai lambat semayang. Ada teruk lagi sibuk sampai terlepas semayang, habis waktu. Saya tak, Ustaz, saya nak semayang dulu supaya kerja menjadi mudah. Bukan tunggu kerja selesai dulu baru nak semayang. Beza dulu tu. Saya semayang dulu supaya kerja saya menjadi mudah. Macam mana pagi di awal siang dan datang jumpa Allah Ta'ala dulu waktu subuh, mengadu kat dia dulu. Kan? InsyaAllah kesiangan ni kita lalui dengan tenang. Harapan kita itu senang tuan-tuan kan. Baik, jadi Allah beri warid yang pertama tadi adalah supaya kita ringan melakukan ibadah. Tak berat, ringan. Mana mudah. Halangan tak banyak. Kalau ada halangan pun mudah bagi dia. Dan rasa seronok pula di masjid. Gitu. Seronok saat masjid, tenang je, duduk terasa lapang aja. Ya, macam kita duduk dalam sebuah kapal sedang melayang menuju ke satu island, satu pulau akhirat. Tenang je, Ustaz. Memandang-mandang panorama sekeliling. Gitulah. Ada orang tak tenang ni masjid. Asyik lepas salam belah. Tak tenang, tak boleh duduk. Panggilan banyak sangat. Ada orang mai sini tenang, duduk rumah macam-macam kerja, Ustaz. Macam-macam tu kan. Jadi apa-apa pun diberinya kurnia tadi untuk meringankan kita buat ibadat. Mudah, tuan-tuan. Tetapi kemungkinan dalam kerajinan kita buat ibadat masjid ni pun alhamdulillah. Tapi ada lagi halangan dia. Mungkin kurang ikhlas, kena jaga juga. Kurang ikhlas. Kan? Maka kata tu Syekhna, maka diturunkan pula warid yang kedua tadi merupakan menyelamatkan kita daripada cengkaman benda-benda, membebaskan diri daripada diperbudakkan oleh selain Allah. Kan? Itu tujuan diberi al-mutahwan dan warid tadi, untuk melepaskan dari tujuan kepada sesuatu selain Allah.
Allahu ghayatuna. Slogan Ikhwan Muslimin Mesir, Allah lah matlamat kami. Itu sebab ahli-ahli tasawuf mereka sering menyebut satu zikir, Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau lah matlamat utamaku. Tak ada yang lain lagi dah. Engkau lah matlamat utamaku. Tadi itu Imam baca, faman kana yarju liqa rabbi. Maka sesiapa yang ingin berharap nak bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihah, buat amal banyak-banyak. Apakah hati kita ada harapan nak bertemu Tuhan, ataupun harapan lain nak masuk syurga, harapan lain nak bertemu semua keluarga di padang mahsyar? Apakah selainnya? Tak ada. Aku nak bertemu Tuhanku. Kan? Adakah begitu? Tanyalah diri kita. Jadi, Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau lah matlamat utamaku. Berzikir tu tuan-tuan. Ada whiteboard boleh kita tulis, tak apa lain kali. Kan? Ilahi anta. Ya Allah, engkau lah matlamat utamaku, bukan selainnya. Kan? Segala dunia ini kita jadikan alat untuk capai matlamat utama kita. Bukan jadikan dunia yang serba indah ni matlamat utamaku. Maka sesatlah dia. Jual akhirat, beli dunia. Yang untung jual dunia, beli akhirat. Dunia lebih bermakna apabila kita jadikan dunia untuk mendapat akhirat. Itu lebih bermakna dunia kita hidup. Kalau kita jadikan dunia untuk capai matlamat kita yang pelbagai itu, maka dunia adalah matlamat kita. Kan? Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau lah matlamat utamaku. Wa ridhaka matlubi. Dan ridalah segala tuntutanku. Masya Allah, tuan kan. Baik. Sedang warid yang ketiga tadi, awrad alaikal warid li yukhrijaka min sijni tadi ni. Sedang wirid yang ketiga untuk melepaskan dirimu daripada sifat-sifat wujud yang sempit dalam alam melihat kebesaran Tuhan yang tidak terbatas, sehingga lupa kepada diri dan hanya ingat pada Allah. Maka dia lupa kewujudan dia, lupa persekitaran dia, hanya ingat siapa yang mewujudkan dia. Contoh, Allah bagi nikmat, kita seronok dengan nikmat itu, kita bersyukur tak henti-henti. Nikmat itu akan habis. Bila habis nikmat, habislah bersyukur. Tapi kawan ni bersyukur kerana Allah bagi, bukan dia melihat Allah, bukan melihat nikmat. Nikmat akan habis. Dia melihat pemberi nikmat, dia seronok dengan Allah, bukan seronok dengan nikmat. Ya? Jadi maknanya oleh kerana ingatan kepada Allah tu, sehingga dia lupa dirinya, lupa sekadar. Inilah tahap anugerah Allah Ta'ala. Kita ni jauh Tuhan, jauh kan? Jauh benar kan? Jadi maknanya kita teruskan sikit lagi kepada mafhum tu, kanan tu. Kita dah terang dah syarahkan dia dah, tapi kita baca dalam mafhum yang ada di buku ni. Datangnya warid daripada Tuhan. Warid tadi kita terang dah, kurnia merupakan ilmu pengetahuan perasaan dalam hati, sehingga benar-benar kenal Tuhan. Bertujuan, datangnya warid daripada Tuhan kepadamu bertujuan mendekatkan dirimu kepadanya. Tu tujuan. Tu hebat. Kalau kita dekat pada Allah, kita hari ni dah mula jinak dengan masjid,
mula berminat dengan belajar, itu adalah kehendak Allah Ta'ala sudah berlaku. Jangan lihat, aku memang rajin, aku memang nak pergi masjid. Jangan lihat, lihatlah inilah anugerah Allah Ta'ala padaku. Yang selama ni tak ada pun perasaan dengan masjid ni, sekarang dah ada. Kalau tak pergi subuh sehari, ruginya ustaz, rugi pagi tadi ustaz. Dia rasa dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang tak rasa apa, ada orang tak terfikir benar. Masya Allah tuan kan. Mendekat diri kepada dengan ma'rifah, dengan sibuk mengenal Tuhan, melihat ciptaan Tuhan, melihat keagungan Tuhan. Tengok, sebab tu dalam semayang tadi tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Turun Allahu Akbar lagi, naik Allah. Nak bagi tak lupa kita Allah Maha Besar tu dalam semayang. Setiap gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nak bagi jangan lupa. Dalam semayang pun disuruh kita buat. Apalagi di luar sana, kok kita lupa. Dalam semayang pun Allahu Akbar, Allah. Dia panggil takbir intiqal, takbir intiqalan, takbir perpindahan, supaya kita ingat, jangan lupa. Dalam masa berhenti baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maksudnya Allah Ta'ala yang maha agung. Bangun Allah Akbar, besar Allah maha besar. Turun lagi, Masya Allah tuan-tuan. Sampai demikian itu mengingatkan kita supaya ingat Allah Ta'ala. Maka semayang sedemikian patut perasaan dia diterjemahkan di luar semayang. Ingat Allah Ta'ala ketika dimanapun. Macam kita dalam semayang tadi. Kita ni dalam semayang tu lah ingat macam-macam bab dunia. Patut dalam luar daripada semayang tu duniawi kita, roh semayang tu bawa masuk situ. Di mana pun ingat Allah. Tengok air banjir baru ni, Masya Allah, langit menangis. Mungkin banjir kuat baru ni, langit menangis melihat perbuatan manusia. Saya lalu tadi tuan, di batu 4, batu 5, batu 4 tu penuh kemah, tak ada celah nak masuk, bermalam di tepi pantai. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tengoklah hamba-Mu ya Allah. Adakah tepi pantai lebih mulia daripada rumah-Mu ya Allah? Maka kalau kau turun bala pun memang layak. Penuh tuan. Apakah mereka tidak mahu mengerti situasi sekarang? Dengan keadaan politik negara, kesatuan umat di dalam negara, dengan COVID lagi, apakah mereka tidak lihat situasi ini yang mungkin lebih dahsyat? Kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Biasa bagi mereka, biasa saja. Mereka lebih rusing bila nak tamat rangkaian COVID ni, itu saja. Mereka tak pernah rusing diri aku dengan Allah Ta'ala ni macam mana hubungan. Itulah keadaan tuan-tuan. Sebagian kecil berdoa, sebagian besarnya tidak kisah pun. Yang maka yang risau takut, kalau tak pergi PD nanti lain kali tak boleh pergi, baik kita pergi. Dia risau yang tu. Kan? Itulah keadaan yang boleh. Keadaan begitu mewujudkan keadaan sekarang. Jadi kita ni doalah. Doalah untuk imam. Berapa orang di dalam Malaysia ni lebih kurang 4,000 lebih masjid. 4,000 imam doa. Mungkin tak teruk lagi sakat ni yang berlaku ni daripada doa-doa untuk imam, untuk guru. Hargailah doa mereka. 4,000 lebih tu masjid tak masuk surau lagi, tak masuk semayang di rumah lagi. Mungkin orang ni lah. Doakan bermacam-macam.
doa. Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah agama Islam, wal muslimin, dan orang Islam. Tapi Islam tidak memuliakan diri dia Muslim tu. Kita minta Allah muliakan Islam dan orang Islam, tapi orang Islam tidak muliakan keislaman dia. Allah bagi aku ni menjadi Muslim, tak sepatutnya aku pagi-pagi begini aku berada di tepi pantai. Ia pun datang pantai, datanglah. Bukanlah datang pantai itu hukumnya haram, tapi sebaiknya kau tidurlah kat pantai, tapi time subuh kau pergi masjid, cari rumah Allah. Tapi ni tidak. Di situlah kau makan situ, tidur situ, pulang situ. Bayanglah, agak-agak mulia. Tuan-tuan, macam kita balik masjid ni mati, aksiden tengah jalan, mati tepi pantai. Agak-agaknya yang mana lebih mulia? Mati balik masjid dengan mati di pantai? Tak tahulah, kita tak boleh hukum dia mati tak baik. Tapi cuba, macam mana pandangan umum? Mati, dia mati balik pada masjid, dia ni mati tepi pantai. Kira tu lah. Masya Allah tuan. Baik, selamat daripada makhluk Allah tu, ciptaan Allah Ta'ala. Tu kita baca doa, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang mulia daripada kejahatan makhluknya. Selamat tuan. Bebas daripada dan akhirnya terlepas daripada penjara dirimu. Mana nafsu memenjara dia, maka nafsu berkuasa atas dia. Sekarang kita nak terlepas daripada pemenjaraan nafsu. Biarlah kita bertindak di luar nafsu, tapi dalam lingkungan akal yang rasional, bukan berpandu kepada pertunjuk nafsu. Itu maksudnya. Inilah kelebihan warid yang didatangkan oleh Allah yang hak untuk hamba-hambanya, tuan-tuan kan. Jadi moga-moga kita ni bukan orang baik, tapi dalam jalan kebaikan ni mudah-mudahan kita berkesampaian kepada yang baik dan sentiasa melihat kepada yang baik. Hidup mati kita dalam kebaikan, itu harapan kita tuan kan. Moga-moga begitulah. Mari kita tengok sikit buku kita tuan. Ni pun mutiara juga ni. Jadi tuan-tuan, kalam mahkamah yang ke 52 ni kita anggap selesai, sebab saya ada syarah dulu dah. Kita kan masuk pula kalam mahkamah 53 nanti. Saya ada syarah dulu dah, tanpa pandu sangat dengan buku ni pagi ni. Baik, mari kita lihat buku kita sikit. Buku Mutiara Indah menjelang fajar. Kan kita ni dah lepas fajar, dah lepas fajar ni. Baik, yang berapa tuan-tuan? Mutiara yang berapa tu? Tak ingat dah? Tak ingat. Tapi mutiara pertama dah baca kan? Jadi yang kedua lah, 3. Lupa kan? Ya? Belum baca lagi. Tapi pertama dah baca. Jadi yang berapa? Ya? Yang kedua. Okey, baik. Kita baca sikit Mutiara Indah yang kedua begini. Okey. Dr. Ratib An-Nabulsi hafizahullah berkata, ulama-ulama terkenal telah meninggalkan kata-kata pada kita. Untung kita tuan-tuan. Apanya? Usahlah menerima sesuatu daripada seseorang insan itu tentang urusan agama, melainkan berserta dengan dalilnya. Baik, dalam perkara agama tuan-tuan, janganlah kita semudah itu menerima pandangan seseorang kecuali dia ada bukti dan alasan. Ni mencakap aja. Agama ni samalah, agama apa pun, mana ada suruh minum arak. Liberalism. Samalah agama ni mana pun.
Tuan-tuan, hari ini ancaman ajaran yang cukup very dangerous, bahaya pada kita tuan. Samalah. Sedangkan inna din 'inda Allah Islam, agama sisi Allah ialah Islam. Tak ada yang lain. Islam ciptaan Allah. Kan? Masya Allah tuan-tuan. Jadi apa-apa pun kalau orang nak bercakap agama ni, biarlah ada alasan. Kan? Apa yang kita buat tu biar ada alasan. Kan? Ada bukti. Jangan kita mengambil sepenuhnya pandangan alasan kenyataan dia tanpa memikir kepada alasan, bukti, dalil. Kadang-kadang ni dalam viral kita tuan-tuan, dalam handphone kita datang satu kenyataan yang indah dibaca, tapi mana sumber dia kau ambil? Mana sumber dia? Memang kata-kata cukup indah. Contohlah kan, kita kata peribahasa kita dengar kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya di mana kita berada, di situ kita patuhi SOP di situ. Kita duduk di negeri China, kita ikutlah peraturan negeri China. Duduk di Filipina begitu. Tapi kita ubah sikit. Di mana bumi dipijak, di situ hukum Allah dijunjung. Kan elok? Sebab bumi ni Allah punya, langit Allah punya. Di mana pun kita pergi, ikutlah undang-undang di situ. Betul. Tapi yang tertinggi, di situ hukum Allah dijunjung. Ni kau junjung hukum manusia, kau serahkan hukum manusia, kemahuan manusia. Kemahuan Allah di mana? Tuan. Jadi siapa-siapa pun kalau bercakap agama tu, dengar-dengar dulu, parti-parti dulu. Mana bukti dia? Mana ada? Kau baca ni kitab mana? Siapa kata? So kau kena tahu juga. Jangan terima betul cakap. Memang betul. Macam tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit jujur. Betul lah, duduk di situ, ikut situ lah. Tapi semua ni adalah Allah yang punya. Di mana bumi dipijak, di situ hukum Allah dijunjung. Lagi tepat. Kan? Lagi kena. Sebab dia punya. Bumi Filipina bukan orang Filipina punya. Tanah Melayu bukan orang Melayu punya. Tu salah tu. Tanah ni Allah yang punya. Kamu orang Melayu Islam diberi untuk memiliki sementara. Kamu gunakan, daulatkan agama Allah. Sebab kamu duduk di tanah yang Allah punya. Lepas kiamat tak ada lagi nama negara. Malaysia, Indonesia, Rusia, Serbia, tak ada lagi dah. Tak ada. Yang ada padang mahsyar. Ingat, kita milik sementara. Ini bumi Allah. Bahasa kata bukan bumi bapa kau. Kau boleh buat sewenang-wenang. Bukan bapa kau punya bumi. Kalau kamu nak buat jahat, kau pergi cari bumi lain yang bukan Tuhan punya. Ada? Pergi, silakan. Kau tak nak sembahyang, kau nak buat jahat, kau nak bunuh orang, pergi cari bumi yang bukan Tuhan punya. Di mana? Kalau gitu kena duduk sini, patutlah hukum Allah lah dijunjung. Kan? Ajar begitu tuan-tuan kan. Dan itu yang pertama. Kalau kita bertemu dengan seorang agamawan ataupun tidak agamawan, tapi kita anggap soal agama, pastikan dia ni kemana dia tahu, mana sumbernya kau dapat. Janganlah anda menyanggah sesuatu daripada seorang dalam perkara agama tanpa bersanad pada dalil. Orang cakap sesuatu
jangan kita menentang terus kecuali kita sertakan dengan dalil. Aku tak setuju hang punya pandangan. Mana bukti kenapa kau tak setuju? Mana alasan? Mesti ada alasan. Macam semalam saya di mana? Di mana semalam? Hotel Koma. Ada seorang tahiyat. Macam mana Ustaz? Macam-macam jari dia buat tu. Ada yang dia kata bila goyang tangan tu mana Allah ada di mana-mana, dia kata. Kata-kata mana-mana. Ada yang kata duk tulis la ilaha illallah, macam-macam. Saya kata pegang betul-betul lah, buka buku fiqh tu. Kan? Imam Malik kata bila tahiyat akhir tu, tahiyat tu asyhadu, sunat angkat dah Imam Malik. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu Imam Malik. Hanafi kata asyhadu an la berangkat. Syafi'i kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Oh macam tu lah, bukan macam tu. Tu dia kata Tuhan di mana-mana ada, tunjuk rata. Jangan main pegang aja. Biar ada alasan, bukti. Bacalah buku fiqh tu. Yang pusing-pusing tu tak ada. Ada sebahagian kecil dalam mazhab Maliki. Dan kita ni main aku ikut orangnya, orang kan. Jadi itulah dia. Dan ni jadi hati-hati no. Kalau kita nak berdebat dengan orang, biar ada alasan. Kalau orang tu cakap, biar dia sertakan dengan ikutlah buku ni aku jumpa. Okey, ni tak tahulah aku ingat-ingat, seingat aku macam itulah. Tak mau. Kan? Ya, jadi sekali itu pagi ni tuan-tuan, dah 7.20 tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini alhamdulillah akan menghasilkan satu kefahaman, pengajaran yang jelas buat kita dalam meniti kehidupan yang pelbagai keadaan. Mungkin gelombang macam mana yang akan mendepani kita. Dengan berbekalkan ilmu tadi, insyaAllah kita mampu mendepani dengan penuh beradab dengan satu-satu keadaan. Itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.